من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم يسر ولا تعسر واتمم لنا بالخير يا كريم. أما بعد, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang untuk kita beramal dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala rahmati, Allah taala ampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, sahabat-sahabat jiran-jiran muslimin dan muslimat. Dan rahimakumullah. InsyaAllah hari ini kita masuk hadis. Kita baca separuh itu, tak sempat, tak maaf lah. Ma ja'a fil arad. Bab menyatakan tentang ditunjuk amalan yang di dunia ini di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apa yang kita lalui dalam hidup ini memang Allah Ta'ala tentukan dan Allah Ta'ala tahu, tapi kita tak dapat lihat apa yang kita buat daripada kecil sampailah subuh ni. Maka Allah Ta'ala akan tunjuk perbuatan kita. Malaikat rakib dan atid mencatat amalan kita yang zahir. Tuan-tuan duduk sini, duduk mana, tuan-tuan buat apa, bercakap, qaul, semua dia tulis. Cuma yang dia tak tulis, yang tak nampak, yang batin, yang dalam hati. Kerana itu yang batin itu Allah Ta'ala yang akan hukum ikhlas ke tidak. Mereka tulislah kita ni sembahyang subuh, adapun ikhlasnya Allah Ta'ala yang akan memberi ganjaran. Allah saja yang tahu. Sebab itu Allah sangat suka orang yang mukhlis, orang yang buat kerja semua suruhan Allah Ta'ala ini benar-benar ikhlas. Dalam Quran kita baca surah Al-Mulk, kan, ayat kedua. Kenapa Allah uji kita kematian dan kehidupan? Allazi khalaqal mauta wal haya, yang mencipta kematian dan mati itu dan hidup itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dinilai, diuji kita ni siapakah kita yang paling baik amalan dia. Dalam suratul Mulk, maka kata ulama tafsir, dalam suratul Nisa, jawapan kepada ahsanu amala itu ialah aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik dalam agamanya? Kata Tuhan sendiri, orang yang paling baik dalam agama ialah aslama wajhahu lillah. Orang yang aslama ni menyerah diri. Kita sembahyang tu menyerah diri lah dengan Tuhan. Wajahahu, semata-mata, tak ada sebab lain, kerana Allah Ta'ala sahaja. Semata-mata Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala akan menilai pahala kepada orang yang beramal kerana dia. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'id yang meriwayat
hadis kasar Sa'id. Satu hari dia cerita Sayyidina Ali jumpa dia, pegang tangan dia, dan dia kata pergi rumah anak dia. Anak dia namanya Hasan, cucu Rasulullah. Hasan ni sakit. Jadi saya kata dia pegang tangan aku pergi ya. Tuan-tuan, kalau imam pegang tangan kita ajak pergi makan, tuan-tuan pergi ya? Pergi ya, pasal pergi makan. Kalau pergi ziarah orang sakit belum tentu pergi ya. Menunjukkan apa? Penting lah. Bila sampai di rumah Hasan, dia ayah, dia boleh masuk. Ayah boleh masuk rumah anak ya. Dia masuk, dia lihat ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa Ash'ari. Bila lihat ada Abu Musa, dia pun duduklah. Kata Sa'id, kami duduk bersama, duduk sekali. Sayyidina Ali dia boleh tanya pasal ni rumah anak dia. Dia tanya Abu Musa, kamu datang ni ziarah anak aku ni sebab apa? Kita sanggup tak tanya, kalau kita balik kampung, rumah mak kita sakit ke, Pak Long datang, masuk tengah ada mak ngak ke, ada Pak Long dalam rumah. Ni Pak Long datang ni sebab apa? Boleh tak cakap macam? Tak berani kita tak cakap kan, sebab kita anak saudara. Bila Sayyidina Ali tanya, jawab Sayyidina Abu Musa, aku ziarah ni sebab aku tahu Hasan sakit. Jadi aku ziarah. Aku nak bagi tahu kamu Abu Musa, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata siapa yang pergi ziarah pagi-pagi macam ni lah, atau pukul 9 hospital buka, pagi-pagi pergi, semata-mata kerana sakit, tak ada kerana lain. Tak ada kerana lain, tak ada nak jaga hati dia ke apa ke, tak ada. Maka malaikat seramai 70,000, sab'una alf, ya dong, dia mendoakan keampunan kepada kamu, orang yang pergi ziarah. Semata-mata, tak ada niat lain. Kerana dia ni sakit, aku ziarah kerana Allah Ta'ala kena sakit dia, bukan nak ambil hati. Kalau kamu ziarah belah petang, belah pagi, malaikat ni akan doa keampunan sampai ke petang. Kalau kamu pergi sebelah petang, malaikat ni doa keampunan sampai ke pagi esok. Kata Sayyidina Ali, inilah besarnya bab ziarah. Bab ziarah. Tuan-tuan boleh buka buku Bahrul Mazi ni, jilid yang ke-7. Yang jilid 7, dia ada tulis bab tu. Tuan-tuan rahimakumullah, nak cerita pasal niat tadi ni lah. Akan dibentang amalan kita nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca hadis yang ke-11. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada isteri Nabi, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man nukishal hisaba halaka. Qultu ya Rasulullah, inna Allah yaqul fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dhalika al-arab. Jadi Nabi sebut, Aisyah dengar, kata Nabi, siapa yang nukishal hisab, nukisah ni diperhalusinya hisab. Waktu kita di akhirat nanti ada satu momen, ada satu ketika semua orang akan melalui hisab.
amalan dia. Sebelum nak hisab tu kita kita di alam barzah, kemudian kita dibangkitkan daripada kubur masing-masing, kemudian pergi ke padang mahsyar. This journey yang kita akan, perjalanan yang kita akan lalui nanti, pasti begitu. Bila sampai di padang mahsyar itu, bukan sehari dua yang kita menunggu untuk dibuka saat mahkamah Allah untuk dihitung kira bicara amalan kita. Lama. Itu pun ada disebut dalam hadis bagaimana kesudahan kita di padang mahsyar itu. Dan ada yang dapat pilihan Allah, pilihan Rasul untuk masuk syurga terus tanpa ada melalui hisab. Dan tak ramai pun disebut 70,000 tu ramai lah Ustaz, 70,000 atau setengah riwayat lah. Umat Islam hari ni pun dah berapa bilion kan. Tafsirannya tu bukanlah dia boleh berkembang, wallahualam. Kita tunggu dah lihat nanti di pada mahsyar macam mana Rasulullah menyelamatkan umat dia, memilih untuk terus masuk syurga tanpa dihisab. Kan? Jangan bangga lah, tak apa aku beramal dihisab-hisab lah. Kita kalau dapat peluang terus masuk syurga, itulah yang kita minta di dunia ni. Lepas semayang, tiap kali lepas semayang kita minta masukkan syurga tanpa hisab. InsyaAllah dengan berkat amalan doa selawat kita boleh dapat, boleh terpilih insyaAllah. Jadi hadis ni Nabi kata siapa yang dihalusi, halusi ni maksudnya apa? Detail. Dia hisap kita satu hari. Apa yang kita buat 24 jam ini? Kita makan nak kata, kita makan 15 minit. Makan itu apa benda yang kita makan? Dia hisap pula duit yang kita beli pula. Belum lagi makanan tu, apa benda kita makan tu, daripada mana, halal ke cara dia, semua tu akan dihisap. Jadi kata Nabi, siapa yang dihisap secara detail, secara halus, halaka. Halaka ni makna apa? Binasa dia. Binasa sebab kalau detail, dapat detail kalau tuan-tuan baca Fatihah semayang tadi, dihisap, dikira sebutan dia secara betul. Kalau qari yang baca Quran tu, pakar, ada beberapa orang qari international tu yang sebut makhraj huruf yang macam-macam, lahjah apa semua, tolak Johan 79.8 markah. Dia tak dapat, kita dengar tu macam tak ada cacat cela, sedap je. Tapi pakar tu dia dapat detect ada 9 hakim. Ha-nya tak kena panjang, dia tak kena dengung, dia tak kena sangat. Itu hakim manusia. Kalau hisab Allah Ta'ala Fatihah kita tu dengan ikhlasnya, dengan khusyuknya, kalau tak ada benda tu, tak tahulah berapa yang kita dapat daripada semayang kita. Maka sebab itu jangan cepat sangat nak bangun. Lepas semayang, lepas salam tu, kita ikut cara Nabi semayang. Cara Nabi. Nasib baik Nabi sebut, semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat cara Nabi semayang. Mana sahabat-sahabat lihat, kemudian sahabat-sahabat cerita cara Nabi semayang macam ni. Tapi kalau Nabi kata semayang macam mana aku semayang, siapa mampu? Tak ada siapa yang mampu semayang cara Nabi. Dengan kualiti dia, dengan khusyuk dia, memang tak terikutlah kita. Tapi kalau cara Nabi tu, masih boleh lagi kita bayangkan. Nabi berdiri, Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah. Dan kalau Nabi berjemaah dengan sahabat, begini cara Nabi. Nabi kata jangan beratkan makmum,
Nabi jadi imam, Nabi tak panjang-panjang baca, Nabi tak laju sangat dan tak cepat sangat, tak perlahan sangat, senang molek je. Tu Nabi kata, cara kamu lihat cara aku semayang. Rukuk Nabi ada tamak nina, iktidal Nabi ada tamak nina. Sebab ada sahabat yang tak lihat Nabi semayang, dia semayang je, maka Nabi suruh dia ulang semayang, ulang balik semayang. Begitu juga cara Nabi, kamu lihat cara Nabi ambil wuduk. Ada yang ambil wuduk macam kita juga, laju sampai tak sempurna wuduk, tak sempurna, had sempadan wuduk, muka, kemudian Nabi kata tangan sampai ke siku, ada yang tak sampai siku, kemudian kepala, kaki ada yang tak sampai buku lali, ujung kaki. Sebab tu Nabi kata celaka. Nabi sebut celaka. Kalau kita sebut celaka kasar, Nabi pun sebut celaka. Wail, celaka orang yang ambil wuduk tapi tumit dia tak basah. Zaman Nabi pun ada, zaman kita pun ada, basuh kaki tumit tak basah, dia basuh ambil air semayang tu ujung kaki je. Kalau buka pilih tu sepak-sepaknya air macam timbang bola, dia tak basuh kaki. Nabi suruh basuh kaki, betul-betul basuh kaki. Kalau dihisap amalan kita daripada semayang subuh, ambil wuduk tadi sampai kita berdiri rakaat pertama dan kedua, Fatihah kita dicek oleh Allah Ta'ala, dihisap secara detail, binasa kita. Bukannya positif, negatif banyak. Negatif, situ negatif, ni tolak sana, tolak sini, lalas sekali. Sepatutnya dapat 25 gandaan pahala berjemaah, negatif pula, na'udzubillah. Harap-harap kita berjemaah ini, Allah terima seorang, terima semua. Dia kira jemaah kat sini ada seorang yang aku tengok okey, semua dapat. Kalau semayang seorang-seorang memang habis, siapa lagi nak defend kita? Tuan-tuan semayang dengan imam, semayang dengan imam lah. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, cukup huruf. Kita baca dalam bab jilid kedua bab solat, yang Nabi kata apa? Bab solat, tahrimu takbir wa taslimu wa tahlilu taslim. Bermulanya haram bercakap, haram perkara ni takbir. Takbir tu ulama bahas kena cukup huruf dia. Dia rukun yang kena cukup. Kalau tuan-tuan baca Allah, kemudian senyap, bar, cukup tak huruf dia yang kita sebut? Tak ada Allah, kerana Allah ya. Bar akbar tu tak disebut dalam hati, boleh ke? Dia campur dua rukun, rukun qauli dengan rukun hati. Rukun hati ni niat je. Tu macam mana kita angkat takbir Allah? Dia kena sempurna macam imam. Imam tadi dia sebut Allahu Akbar, begitu. Kalau kita tak sempurna, mudah-mudahan Allah terima imam, termasuk aku sekali ya. Betul? Kalau semayang seorang-seorang, macam mana kita buat, macam itu lah. Orang rumah kita tengok, takbir suami aku tak betul ni. Allah dengan Allah, takbir mesti ada Allahu Akbar. Boleh tak tukar Allah kepada Ar-Rahman? Ar-Rahman Akbar. Allah nama Tuhan, Ar-Rahman pun nama Tuhan. Tak boleh kita reka-reka. Sebagaimana Nabi tunjuk cara dia, itu yang kita buat. Kena cukup huruf, tak boleh sembunyi, tak boleh tambah huruf, tak boleh juga. Begitu juga Fatihah, bacaan wajib, yang wajib tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kita baca Fatihah, ada sengkang lama, satu huruf, satu ayat berhenti lama, lepas tu baru kita sambung bila ayat kedua. Muak ke, baca Fatihah ngantuk sangat, muak, ataupun tertidur,
tengah Fatihah. Sengguk pun tengah Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Tidur balik. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh? Tak boleh tu. Sebab apa? Sengkang yang lama sangat. Kena ulang balik daripada awal pada. Itu kalau dihisap detail-detail. Tuan-tuan nak? Tak mau lah. Sebab tu Nabi kata halakah akan musnah kita. Qultu ya Rasulullah, kata aku, kata Aisyah, dialog dengan Nabi suami dia. Allah Ta'ala kan berfirman, faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira qadzalikal 'adl. Kata Aisyah, nah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, dia kata, kenapa Allah nak haluskan hisab tu? Kata Aisyah, bukankah tiap-tiap orang yang ada suratan buku amalan, apa yang diperhaluskan lagi? Maksud dah ada buku, buka ialah buku, kenapa nak diperhaluskan lagi? Kata Aisyah. Dia pun risau. Sebab tu dia cakap begitu. Aisyah pun rasa dia isteri Nabi, kena juga dia berasa takut, risau. Kalau aku kena cek detail, ialah mungkin kalau kita tak apa, suami aku Nabi, dia akan pun selamat kabel besar. Tapi kerisauan Aisyah, bila Nabi SAW kata di akhirat nanti dihimpunkan kita tidak ada pakaian, Aisyah respon, tak ada pakaian Rasulullah, tak ada. Tapi Rasulullah tahulah, bila sebut tak ada pakaian ni dia rasa malu. Takkan tak ada pakaian, orang takut nak tengok. Atas dunia bukan main lagi tutup, besok berhimpun semua tak ada pakaian, selai benang pun tak ada. Kata Nabi, pada ketika itu orang tak gaduh dah pasal aurat, kerana ketakutan, takut sangat dah, orang tak risau dah pasal benda-benda tu, tak ada masa nak tengok, nak fikir. Sekarang ni orang tak takut cari aurat orang, lagi tutup nak diselak je. Sebab tak takut. Tak takut kita tengok aurat orang, ya. Tapi di akhirat disebabkan manusia itu takut tentang dirinya, apa yang akan berlaku kepada dia, dia tak ada masa, tak terlintas nak tengok aurat orang. Manusia Nabi sebut akan berdiri di atas kaki manusia, punyalah ramai sesaknya di atas kaki. Orang duduk atas kaki kita, kita duduk atas kaki orang. Begitulah keadaan sesaknya, kan? Kalau kita nak gambarkan keadaan tu, takut. Sepatutnya begitulah. Jadi bila kata Aisyah, apa lagi yang nak diperhaluskan? Maka ditunjukkan surat itu sudahlah, tidak ada apa lagi yang patut ditanya. Dan hisab pun sedikit, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata bila dah tertunjuk buku amalan, hisabnya sikit. Allah Ta'ala sebut sendiri, seolah macam dia nampak macam kontra dengan Quran, dengan Nabi. Nabi kata nuqashu akan dibahas, sedangkan Tuhan kata hisaban yasira. Maksudnya hisabnya secara mudah. Mudahnya macam mana? Kan, kalau kita nak pergi apa, satu-satu tempat yang ada syarat pakaian dia, syarat pakaian, nak berurusan dengan jabatan kerajaan, immigration ke mana ke, kan, dia suruh pakai mask, pakai mask dan pakaian sopan. Dia sebut sopan ni, ada tak dia cek sopan tu macam mana? Okey, masuk. Sebenarnya dia tak cek sana, mesti baju kurung bertutup ke, apa ke, baju Melayu ke, bersampin ke, tradisional ke apa nama, kebangsaan ke, tak. Dia kata sopan. So jalan, masuk dah buat urusan. Janganlah pakai seluar pendek lelaki perempuan. Oh, ini bukan sopan. Jadi bila kita lihat, bila kita ikut dia buat begitu, maka kalau di akhirat besok, sebagaimana Tuhan firman, kata Aisyah, adapun orang yang nanti ni diberikan buku amalannya dengan tangan kanan. Kita besok ni siapa yang dapat buku masing-masing dengan tangan kanan nanti, itu petanda apa? Petanda baiknya ialah kita punya hisab nanti dia buka, okey, masuk.
Buka gitu-gitu je. Mudah je. Berapa umur? 70. Tengok semayang, okey. Ada semayang, ada. Puasa pun ada, 70 tahun ada. Okey, jalan. Kalau tak ada satu puasa berapa kali puasa kita macam mana? Sehari puasa dia kira, itu kalau kena yang dihisap secara halus. Jadi kalau siapa yang dapat nanti kata Allah Ta'ala, mana siapa belum tentu siapa-siapa. Mudah-mudahan kita lah yang datang lah. Keluarga kita semua dapat buku amalan tangan kanan belakang, maka dia akan hisap kita secara mudah. Jadi bila dia dengar kata Tuhan dihisap dengan mudah lagi sedikit, tak banyak, pendek maka bila Nabi dengar kata isterinya pertanyaan Siti Aisyah itu, lalu dijawab Nabi dengan sabdanya. Nabi jawab balik, nak bagi clear, ya, bermula yang demikian itu seperti yang tersebut dalam Quran tu bukan hisab yang aku kata. Maksudnya bukan maksud hisab yasiro dalam Quran tu yang aku cakap tadi ni, bukan yang tu. Dan aku kehendakkan dengan kata hisab nuqisha tadi, detail tadi, halus tadi, iaitu kalau Quran tadi ditunjukkan amalan yang secara mudah. Tunjuk tuan-tuan, akan kita ditunjuk, kita semayang kita macam mana tuan-tuan semayang tadi maghrib sampai mati, itu tunjuk balik. Kalau yang tunjuk secara detail, dia tunjuk balik kita punya bacaan, kita punya semayang goyang, ngantuk, tidur, sengguk-sengguk. Saya pernah semayang, tuan-tuan mungkin agak ada semayang dengan satu jemaah ahli ni, bukan lama pun, subuh, dan sekali tu Jumaat, dia sandar kat saya tidur. Saya ni kalau saya bergerak ni jatuh dia ni. Dia boleh sandar kita, ngantuk sangat. Kita nak rokok, kira debu dia tu. Sebab kita tahu dia sandar, dia buka kita sampai dalam ngantuk tu. Kita biasa dengar apa, sleeping apa? Sleeping walker kan. Dia sleeping semayang. Rokok juga. Sampai tahiyat tu dia sandar lagi. Assalamualaikum dia dengar, dia bagi salam. Kali ni dia bukan sekali dua, dia tidur kat saya tu. Dah salam dah, kali ni dia nyenyak sungguh. Saya ahli tempat baru dia hampir nak jatuh, dia pun bagi salam. Saya tanya, kau baca tak tahiyat ni? Baca. Masa bila kau baca? Kau ngantuk tadi. Dia kata aku baca. Jangan-jangan at-tahiyat dia baca. Yang lain tak habis, wallahualam. Kalau ditunjuk kita semayang kita, Allah habis aku semayang macam ni. Kalau ada CCTV tunjuk balik kat tuan-tuan, ini semayang kau subuh tadi, malu lah. Dengan goyang banyaknya, dengan gorak, dengan korek hidung, dengan garu sana garu sini. Lepas tu kita tengok balik, Allah, abang semayang macam ni ke bang? Aku ngantuk sangat, malam tadi tidur lewat bola. Malam tadi ada bola ramai budak-budak pergi tengok bola. Jadi semayang tu jadi asal buat lah. Asal buat. Yang dikatakan Nabi tu, Nabi nak explain dekat Aisyah sebab dia takut. Bermula yang demikian itu seperti tersebut bukannya hisab yang aku katakan, bahkan itu pertunjukan amalan yang tadi itu petunjuk amal yang mudah. Yang dikatakan hisab yang jadi binasa itu hisab munakashah. Dia ada perbincangan dengan kita. Allah tanya, kita kena bagi tahu. Contohnya yang kata rata kan, min aina iktasab, harta ni dari mana kau dapat, ke mana kau belanja, badan kamu kau buat apa selama 70 tahun. Jenuh lah kita. Munakashah. Munakashah tu diperhalusi. Diperhalusi. Tengah makan, ada orang datang minta buat apa? Ada tak kita makan kat kedai orang datang minta? Apa kau buat? Kucing datang minta kat kaki dia, kau sepak dia. Kenapa kau sepak dia? Oh, itu pun kira juga. Ada tunjuk balik, dia hisap balik.
Sudah kata, kalau begini jenuh nak lepas. Itu yang diperhalusi tu. Seperti orang yang kena tanya pada hadis ini yang telah lalu disebut dalam masalah yang keempat. Apa tu masalah keempat? Dibuka balik. Barang yang ditanya manusia di sisi Tuhan apabila seorang itu berhimpun dan berkumpul di padang mahsyar, berkatalah Tuhan dengan hamba-Nya dengan tiada siapa menegahnya, dan ditanya Tuhan akan hamba-Nya pada hari itu segala pekerjaannya di dunia. Maka dalam hadis ada tersebut barang yang ditanya ke atas hamba-Nya, iaitu apa hadis dia? La tazalu qadam 'abdin qadama ibnu Adam yaumal qiyamah min man 'inda rabbi hatta yas'al 'anil khamsah. Ditanya 5 perkara yang asas. Tidak akan berganjak kaki anak Adam, tak bergerak ke mana. Ditanya tu. Ditanya 5 perkara tu secara detail, satu tu secara detail. Itu yang dimaksudkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dijelaskan hisab yang diperhalusi itu, tidak semua orang dihisab dengan hisab yang dihalusi. Tidak semua. Bahkan setengah orang dihalusi dan setengah orang tidak dihalus hisabnya. Maka kelakuan Allah Ta'ala hisab dengan halus itu ada tersebut dalam beberapa hadis yang lain. Setengah daripada hadis itu ialah sebagaimana juga hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Dia bagi hadis yang kedua. An Anasin, daripada Sayyidina Anas pula. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u ibnu Adam yaumal qiyamah ka'annahu bazajun fayuqafu baina yada Allah fayaqulu Allahu lahu a'taituka wa khawwaltuka wa an'amtu 'alaika famaza sana'ta fayaqul ya Rabb jama'tuhu wa samartuhu fataraktuhu aksara ma kana farji'ani atika bih fayaqulu lahu arini ma qadamat fayaqul ya Rabb jama'tuhu wa samartuhu fataraktuhu fa aksara ma kana farji'i atika bih fa iza 'abdun lam yuqaddamu khairan fayumsa bihi ila an-nar. Allah. Dan berarti betul hadis ni. Ini jawapan dia ulas apa yang dimaksudkan diperhalusi. Kata Anas, Nabi SAW menyebut seorang anak Adam itu pada hari kiamat seolah-olah anak biri-biri yang kecil. Ini bukan kita jadi kambing biri-biri, seolah-olah kita ni jadi anak biri-biri yang dibawa anak Adam ini ke hadapan Tuhannya dengan kecut, takut. Tuan guru ni dia sebut terjemahannya kecut. Kecut ni takut kan? Dan hina rupanya. Ada tak orang yang bila dipanggil datang ke masjid ni, dia rasa ego, rasa smart, dia nak hadap Tuhan tapi dia rasa bongkok. Nanti aku nak panggil ni, dia macam anak biri-biri datang. Tuan-tuan, kita boleh tengok anak biri-biri macam mana. Binatang tu kita kena juga belajar daripada alam ni. Kerana Nabi buat bandingan anak biri-biri. Jadi ada yang datang katanya anak Adam ini dengan kecut dan hina rupanya, mungkus macam anak biri-biri, kecil-kecil dalam kesejukan. Macam mana rupa anak biri-biri kesejukan? Oleh takut dan hina itu maka diberikan dia di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Masa tu kita berada di depan Tuhan betul-betul. Kerana mau dihisapnya
Sebab apa jadi begitu? Sebab ini time dia. Sudah sampai ketikanya yang penting dalam hidup kita di dunia ni, dihisap segala amal di dunia ni. Tak ada dah. Lepas kita mati, 1000 tahun dah kita mati, tak ada amalan dah 1000 tahun tu. 60 tahun je lah yang kita nak bekal dekat akhirat nanti. Pada duduk dalam kubur 1000 tahun, tak ada amalan. Duduk dalam kubur tu lama. Kotlah anak kita boleh sedekah pahala. Itu yang dia katakan, kalau duduk lama dalam kubur, macam mana nak buat pahala? Boleh sekarang kena buat. Pagi tadi kan ada jalan tu, apa nama tu, tabung subuh kan? Tabung subuh ni kita sedekah, surau buat lagi apa ke, jadi jariah kan? Kalau dia buat benda jariah, jadi jariah. Jariah ni maknanya kita dah tak ada dah, kita mati, inqata' amalu, terputuslah amalan kita. Kita tak boleh beramal dah, melainkan amalan yang kita buat sekarang. Sedekatun jariah, di antaranya sedekah jariah. Jadi sedekah tu lagi diguna sampai hari ni. Surau ni masih lagi diaktif. Kita dah mati 1000 tahun pun masih lagi aktif. Mudah-mudahan ada pahala yang masuk pada kita. Satu lagi, kita ada anak, anak soleh yang mendoakan kita. Nah, ada anak soleh, macam ramai budak semayang tadi, dah tak ada. Alhamdulillah. Datang semayang kat kita, tuan-tuan anak soleh, mak kita dah meninggal dah. Tuan-tuan doa, Allah maghfir lahum. Ya, kita doa. Kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan keampunan untuk orang lain, setiap orang tu kita dapat satu kebaikan. Sebab tu hari Jumaat, tuan-tuan jangan tidur. Apa khatib doa? Allahumma ghafir lil muslimin, ampunkan dosa orang Islam. Jumaat sudah ada berapa orang Islam? Bukan orang dalam masjid, orang Islam yang semayang, yang tak semayang. Ada berapa bilion? Katalah ada 1.2 bilion. Kita dapat hari itu 1.2 bilion kebaikan. Orang kalau tidur waktu khutbah, main minum cendol lagi, apa cerita? Dah habis baru masuk, lepak dulu, sembang-sembang, rugi. Tu orang pesan, ada setengah masjid tu dia pesan, dia suruh tutup. Ada yang ronda, tutup, masuk. Kita kalau buat gitu kena komplain. Suka hati aku lah, aku nak semayang ke tak, aku nak duduk tengah ke tak. Sebab ini, sebab Nabi kata kita nak bagi peluang dapat kebaikan, mendoakan Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya, yang hidup, wal mamat, dan yang dah mati. Banyak yang dah mati. Rugi tak kalau kita tak dapat? Rugi. Ada berapa Jumaat? Jumaat depan ni ibu-ibu ingatkan anak dan isteri, jangan keluar masjid sampai selesai. Apa yang kita dapat, suami dapat, isteri kat rumah dapat. Tapi kalau suami kita duduk makan roti canai, cendol, nasi biryani, isteri kat rumah lapar, pahala pun tak dapat. Kita seorang yang kenyang. Sebab tu pergi awal. Kenapa pergi awal ni? Cendol dah, cendol pulut. Dia bukan nak baca Quran pun, dia sembang. Ramai itu sebab tak berapa bagus. Ada, kita tak boleh kontrol orang berniaga ni. Orang lebih fokus berniaga. Ada orang berniaga ubat, keliling, tak bergerak, duduk menunggu tengok orang berniaga ubat. Khatib tak lagi, ada tak kita menunggu tengok tu? Tak ada. Yang tunggu mengadap pisau, parang, keris tu, kami lagi tanya. Tak lagi masa khutbah lagi dia tidur. Sebab tu tak, bagi saya lah, wallah lah, orang lain makruh berniaga ni. Kita teringat ingat, rugi aku tak beli dalam khutbah kan. Kalau aku beli tadi, selamat lah. Kita duduk ingat ada jual murah, stokin lah, seluar lah, semua tu waktu tu. Sepatutnya dunia tu kita tinggal. Bila kita melangkah masuk ke dalam masjid ni, tinggallah dunia. Sebagaimana kita buka kasut, itu dunia, kita buka, kita tinggalkan dia. Aku hamba Allah Ta'ala dalam masjid. Bolehkah begitu? Boleh kalau kita latihkan. Sebab kita tahu besarnya nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala nanti. Maka Nabi SAW sebut, kata hadis Anas ni, apa dia? Allahu Akbar.
Kamu kerana apa takut tu? Bila sudah berdiri di hadapan Tuhan, fayaqulullah, maka Allah akan bercakap dengan kamu. Maka berfirman Allah bagi kamu, hai hambaku, a'taituka, aku dah kurniakan kepadamu apa dia? Harta dan anak, dan telah aku berikan kamu abdi, hamba dan binatang buat khadam kamu. Dan telah aku kurniakan pula ke atas kamu nikmat kesihatan dan afiat. Maka apakah yang telah kamu perbuatkan pada barang yang aku beri dan aku kurniakan padamu itu? Tu Nabi Allah Ta'ala sefirman cakap. First time kita dengar tu. Kalau sekarang ni, kalau ada mak ayah ustaz cakap buat dek dengan Tuhan, mana nak buat dek? Tak boleh buat dek dah. Bila dengar oleh anak Adam itu pertanyaan Tuhan yang demikian itu, lalu jawab. Jenis manusia suka menjawab. Dia jawab, ya Rab, jama'atuhu wa samartuhu fataraktuhu aksara makana farji'ini atika bih. Kata hamba ni, ya Tuhanku, telah aku kumpulkan dia yang kamu bagi tu, dan telah aku banyakkan dia, aksar. Dia bagi rata dan kita banyakkan rata, dan aku jadikan banyak akan dia, maka hamba tinggalkan dia dalam dunia. Allah tanya tu, jawab, dah aku tinggal kat dunia, aku tak bawa. Masa hamba mati tu, hamba tinggal ada lebih banyak daripada barang yang ada dahulu. Maksudnya masa kita hidup dulu Tuhan bagi RM10 dan aku banyakkan jadi 10 juta. Aku dah tinggalkan waktu aku mati tu, aku tak bawa. Maka kembalikan aku ke dunia supaya boleh hamba apa ni, tunjukkan harta yang hamba himpunkan kepadamu. Cakap besar ni. Bagi aku hidup balik, aku bawa balik, tunjuk ni dia yang aku dapat. Rumah 3 biji, kereta 3 biji, isteri 3 orang, anak 4 orang kan, kereta banyak mana, semua nak tunjuk. Apa kata Tuhan? Fayaqulu lahu arini ma qaddamtu. Maka firman Tuhan kepada anak Adam itu, aku tak mau harta yang kamu himpunkan tu, bahkan tunjuk olehmu akan amal yang kamu buat. Bukan harta tu yang aku nak, bukan apa panggil aset tu yang aku nak, kau nak tunjuk. Aku tak mau itu. Aku nak perbuatan kamu dapatkan tu. Perbuatan. Ada hari ni orang apa, budak-budak muda sekarang dia, saya masa pergi ke Turki tu, ada 2 orang budak muda perempuan duduk depan saya. Dia buka web apps apa, forex, dengan muda je, tak sekolah, belasan tahun, 16, 17, dah tak sekolah tapi buat duit dengan forex trading, beribu dapat. Saya pun forex trading, saya tak tahu, kita tak tahu app tu macam mana dia tengok nak jual ke tidak waktu. Walaupun dia pergi ke sana, dia boleh tengok dia punya apa panggil akaun dia kan, nak jual ke apa. Tuan-tuan rasa tak dalam masjid ni ada orang buat macam tu main Jumaat? Kalau tak, kenapa khatib kata sila jangan apa, tutup handphone apa semua? Sebab ada orang berjual beli saham waktu, dia kata waktu ni berkat jual beli saham. Orang dia baca khutbah, dia kira nak jual beli saham. Allah bukan tanya banyak mana kau dapat, Allah tanya macam mana kau dapat. Perbuatan halal ke? Kalau fatwa forex tu memang haram, trading tu kan, dia sebut dia cara perniagaan tu tak betul. Jadi dia tak kisah, udahan yang penting dapat duit, bukan cara. Itu yang kita kena ajar anak kita. Bukan duit yang aku nak tu, cara kau dapat. Cara sekarang dah banyak dah, dia boleh masuk ke dalam handphone kita, dia pengaruh kita. Dia guna, kata kakak ada satu iklan tu, tiap-tiap tahun pergi haji, tiap-tiap tahun pergi haji dengan cara ni, duit yang dia dapat cara haram tu. Masuklah, dia pun nak ajak orang pun dengar, boleh pergi haji tiap-tiap hari. Dia orang tak tahu hukum cara tu, cara duit, cara dapat gitu. Walaupun yang wajib sekali je kita
kita pergi haji, kita himpun duit noreh getah kan, ataupun ada seorang makcik di Subang, kawan saya, dia pergi rumah, telefon, ustaz main ke rumah ambil duit, dia kumpul duit RM5, duit RM10, dia tebal ni, dia bagi ni RM5,000, masa tu RM5,000 lagi lah, nak pergi umrah. Dia kata, makcik nak, saya tak kira lah duit ni banyak sangat ni. Dia kata, ni dia apa ni, dia meniaga ulam, dia meniaga ulam-ulam tepi jalan kan, dekat pasar Jerin, apa nama, Serai apa semua tu. Duit ni saya himpun, sepatutnya katanya tahun sudah lagi dah boleh cukup dah, tapi anak pinjam kat mak meniaga ulam. Lepas tu anak bagi kat mak kan, ni anak pinjam, jadi tak cukup RM2,000, saya kerja lagi setahun cukup RM2,000, ustaz ambil, saya nak pergi umrah. Berkat tu daripada meniaga tu, hasil meniaga sehari simpan RM2, RM3 ni, dia gunanya tu, daripada kita guna duit yang tak tentu halal cara dia, pergi sampai sana masalah, ustaz saya macam ni, duit bila tanya marah, pakai duit apa? Saya buat macam ni. Carilah yang halal. Sekarang kamu dah jadi masalah kat Mekah. Nah, ada mulut yang saya dengar dekat sini, dia pergi haji, sampai kat Mekah, dia sepatutnya tak pergi haji, tapi oleh kerana dia jumpa kawan dia dah pergi haji, dah sampai sana, kemudian sampai dia jumpa kawan tu, dia kata, who say money cannot buy haji? Dia kata kat tu, ustaz, saya dengar ni, siapa kata duit tak boleh beli haji? Tuan-tuan, ustaz tahu apa jadi kat dia di Arafah? Dia tak boleh masuk Arafah. Haji ni kalau tak pergi Arafah, tak ada haji. Dia pergi ziarah di Mekah, dia tengok Kaabah, dia bukan buat haji pun. Allah tak pilih dia, dia sembang besar dekat Kaabah. Siapa kata haji tak boleh beli dengan duit? Aku boleh sampai, walaupun bukan giliran aku. Berapa puluh? 70,000 aku dapat, aku bagi 70,000 aku sampai. Kau habis 70,000 tapi kau tak boleh masuk Arafah. Sampai ke sudah tak masuk Arafah. Tak masuk Arafah satu hari, Allah tarik kesihatan dia, memang dia tak boleh pergi masuk Arafah. Tuan-tuan rahimakumullah, kita pergi haji buat ibadah ni, Allah akan hisap pada benda ni kan? Sekali pun tak apa, bukan disuruh. Nabi buat haji pun sekali je, kita nak buat banyak kali. Tapi biarlah daripada sumber yang perbuatan kita tu halal. Umrah pergi, dia tanya, ustaz berapa kali umrah? Saya pergi banyak kali pun pasal orang suruh pergi, mutawif. Kalau saya nak pergi ni cukuplah, yang wajib lepas dah kan? Kita dah pergi yang wajib, first wajib, umrah wajib kita buat dah. Lepas tu bawa orang, tolong orang nak bimbing kita bawa. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, pergi walaupun bertahun kita mengimpun, tapi daripada sumber yang halal caranya. Allah nak lihat pekerjaan kita cari duit tu, bukannya rumah dia nak tunjuk. Orang ni dia nak tunjuk depan tuan, ni rumah aku, ini masjid yang aku buat. Okey, kau buat masjid, daripada mana duit kau dapat? Aku ni suka yang baik-baik je. Jadi dia himpun, yang aku nak lihat ialah amal yang kamu. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu, tapi itulah proses SOP dia. Besok di akhirat nanti kita akan Allah tunjuk. Bukan ni Allah tak tahu, Allah tahu dah apa kita buat hari ni, tapi Allah nak tunjuk balik apa yang aku nak sebenarnya. Adakah kamu perbuat dengan dia akan amal rahim? Adakah kamu buat dengan silaturahim? Silaturahim kita buat tu, ada tak perasaan rahim? Kita cari ni ada tak? Kita abai tak adik-beradik mak kita? Ada tak? Kita himpun, kata kamu himpun harta, ada tak kamu jaga silaturahim? Kita himpun harta, kita je kaya, adik-beradik miskin, papa kedana. Anak saudara kita kasut 3 tahun tak beli, kita sebulan 2 bulan beli lain anak kita. Tengok, kamu kenapa tak beli kasut ni? Ayah tak ada duit. Kita buat begitu kan? Tak ada kita nak beli kan? Ada tak kamu jaga silaturahim? Sebab itu dalam bab duit kita ni tuan-tuan, Allah akan tanya, nak tengok kita bagaimana jaga silaturahim. Jaga silaturahim. Kita orang yang Allah Ta'ala pilih bagi kecerdikan,
boleh cari duit. Ada adik kita, abang kita dulu, kakak kita dulu, dia tak sempat belajar pasal membesarkan kita. Bila kita dah pandai, kita tak bagi apa pun. Kita kata, dah akak bodoh waktu belajar. Oh, dia tak sedar, dia tak ingat waktu tu yang masak nasi, buat bekal tu siapa. Bila dia dah dapat duit, silaturahim tak ada. Bagi tu belagak, ni duit, dia kaya. Setahun sekali, adalah RM50. RM50 bagi dengan berapa? 12 bulan. Berapa ringgit? Bagi dengan hari, berapa sen ni pun. Kan? Tuhan tanya akan silaturahim kamu. Oh, yang ni kita dengar yang ni fail kita. Kakak nak kahwinkan anak, kita makan aja, tak ada sumbangan pun. Gamaknya saya rasa lah budaya orang tua-tua dulu, bila Syekh Tok Guru dia mengajar, tu yang bagi salam cangkuk tu. Kan? Bagi duit, kita pun cangkuk tangan dia. Salam-salam kosong tak sembang. Sebab duit tu kita nak silaturahim. Apa yang kau belanja ni, kan? Kalau dulu dia tak bawa duit, dia bawa beras. Saya pernah, masa saya kecil, saya pernah lihat tu di kampung, di kampung sini tu ada orang bawa uncang beras. Seorang bawa beras, bawa gula, ada. Sempat lagi saya hidup zaman tu. Sekarang tak ada dah, catering je. Catering pun menipu lah sekarang ni, kan? Order 1000 datang 800. Tu tanggunglah dia nanti, kan? Ada yang tak datang langsung pun ada, catering. Jadi silaturahim, ya, kita kena ada silaturahim. Atau kamu perbuat sabilillah. Duit kamu tadi ni, kamu belanja ni, ada tak kamu buat fi sabilillah, membina masjid? Ada orang yang dia rebutkan fi sabilillah. Sebab apa? The more you give, the more you get. Dia bukan nakkan pahala, dia nak dapat banyak. Okey, aku infak 100 hari ni, pagi ni, saat lagi aku meniaga dapat 200. Dia nak 200 je. Dia bukannya nak pahala, dia nak lagi banyak aku bagi subuh, lagi banyak aku dapat. Memang itu janji Tuhan. Tapi kalau kamu bagi kerana Allah Ta'ala, itu luar biasa. Non-Muslim, dia percaya tau. Dekat surau kita, saya dekat surau Amang Putra tu, ada non-Muslim infak. Benari tanya, ni 2000 ni dia bagi kat surau tu. Tanya tak? Haji tanya kenapa tak bagi kat ni, kan? Oh, dia kata, I bagi kat sini, I dapat lebih. Dia bagi, kan? Jadi kita nak guna apa? Baikilah lampu ke, jalan sumbat, apa, longkang sumbat ke, bagi dia. Orang Islam ada bagi, tapi tak sebanyak dia. Dia banyak bagi. Sebab Ong, dia kata, tuan-tuan faham lah Ong tu orang mana. Dia ada rasa Ong, kita kata dia punya tempat ibadah, sana letak buah pun habis, bila letak yang palsu, letak macam-macam benda sekarang, letak dia makan lah. Dia orang pun tahu, kan? Lama-lama cerdik datang. Cuma hidayah dia tak ada. Kalau hidayah dia ada, Masya Allah, apa yang dia sedekah nanti backdated dekat dia. Tapi sebab tu kita kena dakwah masuk Islam. You cakap Islam, you ucap kalimah ni tak apa dah. Kita nak ajak tu pun kita rasa berat. Ada tak kamu menyempurnakan dengan dia segala yang wajib? Zakat keluar tak? Atas dirimu zakat, menyempurnakan segala yang fardu atas dirimu. Sembahyang, duit banyak ni, berapa pergi haji tak? Tak pergi. Sebab itu tuan-tuan, haji ni, umrah ni, kita minta kat Tuhan pilih kita. Bila Allah pilih kita, Allah akan bagi rezeki kat kita pergi. Kalau kita minta cukup duit untuk pergi, tak cukup-cukup, dah ada duit pun tak pergi. Sebab bukan dipilih Tuhan. Ya Allah, kau pilihlah aku tahun ni nak pergi umrah, nak pergi haji. Allah akan bagi jalan macam mana dapat duit. Ada seorang sepasang kak ni, dia datang ziarah saya waktu sakit tu. 2 tahun sudah, 3 tahun sudah sebelum PKP. Dia nak pergi haji, tak dapat. Lepas tu orang dah pergi dah.
Dia kata, Ustaz, dia datang jumpa saya, Ustaz, datang Kenuri, saya nak pergi haji. Oh, akak dapat apa? Rezeki, Ustaz. Orang taja, orang sponsor dia, bukan yang tabung haji ni, package. Oh, saya kata, kalau saya dapat, saya dalam hatinya cemburu. Apa doa kau ni? Dapat sepasang. Orang tu call dia, datang ke pejabat dia, ambil duit, dia sign apa semua, pergi. Dia pergi 30 berapa hari, 40 hari pergi. Ditaja oleh hamba Allah ni. Dia tanya, kau ada duit tak? Ada berapa? 3,000, berapa ribu? Okey, saya tambah ya. Sebab duit tu yang niat nak pergi haji, tak cukup, saya tambah. Tambahlah seorang 20,000. Pergilah dia haji. Berkat doa. Bila dia doa, ya Allah, pilihlah aku pergi haji. Allah bagi jalan orang lain yang sponsor dia haji. Tuan doa lah, tak ada mustahil kat Tuhan. Ini dia yang aturkan semua. Kita berdoa ikhlas, ya Allah, aku nak pergi haji, contoh. Orang yang tak dapat anak, ya Allah, aku nak anak. Tuhan kata, kalau kamu dapat anak, kamu betul ke boleh bela anak kamu ni? Kan? Barangkali jangan kita minta benda yang kita, Tuhan tahu tak mampu nak jaga anak. Kan? Anak seorang pun bergaduh, cari yang haram sampai nak besarkan anak. Sebab tu Tuhan tak bagi anak. Belum masanya lagi kamu nak dapat anak. Kan? Sabar ya, hidup bujang. Kan? Kalau kita minta kerana apa, aku tak nak seorang-seorang bila aku mati nanti tak ada waris yang mendoakan aku. Allah kata okey, ikhlas kamu berdoa, aku bagi kamu anak. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, ada sebab Tuhan bagi kita ya. Bukan aku minta padamu akan harta tu. Allah bukan nak harta kamu, Allah nak lihat pekerjaan kamu buat himpunkan harta. Dan bukannya aku minta tunjuk padaku akan kebajikan kamu himpun harta itu, dan aku mau lagi bagaimana kamu perbuat akan khadam. Tadi bab harta, kemudian dia kata dia beli khadam, binatang. Kalau kita kereta lah, tuan-tuan ada kereta, apa tuan-tuan buat dengan kereta? Enjoy. Pergi mana? Ke surau, pergi beli apa? Wai suku. Pergi mana? Pergi surau, jadi imam, jadi bilal, sembahyang jemaah. Dia tanya, apa kau buat dengan khadam yang aku beri padamu? Kita ingat kita beli basikal, beli kereta ni, kita Allah Ta'ala bagi supaya kamu mudah pergi ke mana. Kamu nak buat apa dengan kereta tu? Dan segala binatang, dan apa yang kamu gunakan, segala kesihatan kamu. Tentang sehat, masa sehat, apa kita guna? Kita sakit pun rajin sembahyang ni. Pasal dah nak mati dah aku ni. Sebab kita nampak syarat mati ni sakit dulu. Ramai yang sehat mati. Bukan syarat mati ni sakit. Jadi bila sehat, Allah tanya, waktu sehat sembahyang tak? Puasa tak? Haji tak? Saya bawa ada seorang jemaah, dia maaflah Ustaz, menyusahkan Ustaz, memang dia kena dialisis, nak pergi juga duit ada. Saya kata macam mana nak buat orang dialisis? Berapa kali dialisis? 2 kali, 3 hari sekali. Oi, macam mana nak buat 3 hari sekali? Saya tanya dekat travel, dekat sana ada tak hospital? Ada. Kenapa ni jemaah dialisis dia nak pergi juga? Kena ekstra lah, kata dia. Dia kata ekstra, boleh tak? Janji boleh pergi. Bukan masalah duitnya tu, nak nguruskan dia tu. Sampai sana, hari yang saya kata buat dialisis sebelum tolak. Jadi sampai sana adalah gap masa rehat dulu, besok baru pergi dialisis. Dia lupa buat kat sini, sampai sana tak buat, dah 2 hari tak buat, maksudnya 3 hari tak buat, muka dah lain macam. Dalam bas lagi dah nak pingsan. Suami dah kelam kabut cari hospital, bagi tahu kat driver pergi hospital dulu, hantar dia. Jemaah lain pun susah lah. Kami, dia punya umrah tu jadi terganggu, tunggu lama nak bereskan dia masuk apa semua. Allah hai. Lepas tu kata serik dah aku nak bawa urusan dia. Lepas tu bila dah kena sekali dialisis, hari yang 3 hari lepas tu dia pula rasa lama lah Ustaz, tak apa. Dia pula tak nak buat. Sampai kat Madinah teruk lagi, dia tak nak pergi.
Waktu susah nak menyusahkan orang lain. Betul dia ada duit, bayar sendiri apa semua, tapi dia tak ada disiplin. Waktu sehat dia tu, saya tak larat lah nak tawar, saya tak larat itu dia rasa menyesal. Tak apalah, pakai kursi roda, isteri dia suruh tawar, sa'i naik apa, skuter. Nak balik tu naik tawar, skuter, sa'i apa semua, buat semua skuter. Tak adalah macam orang lain, bayarlah lebih sikit. Jadi waktu sehat ni Allah tanya nanti, Allah tanya kita sehat. Maka dijawab oleh anak Adam itu seperti dahulu tadi juga, fayaqul ya rab jama'tuhu wa samartuhu fataraktu aksar ma kana farajani atakabih. Maka kata hamba Allah ni, telah aku himpunkan dalam dunia, maksudnya aku dah buat semua tu, aku letak kat dunia, dan telah hamba banyakkan dia amalan, tidak hamba perincilkan dia akan sekali-kali hingga mati hamba, maka hamba tinggalkan amalan tu lebih banyak daripada barang yang ada dahulu. Maka kembalikan hamba ke dunia. Dia minta, Tuhan balikkan aku ke dunia supaya aku boleh tunjuk kepadamu. Wah, belagak lah. Dia nak tunjuk solat dia, sedekah dia waktu dunia tu, semua aku dah buat dah. Maka dipinta pula Tuhan, terangkan apa yang kamu buat dengan amalan tu. Amalan tu pula dia kena tunjukkan. Yang bertali mali tu banyak sangatlah, dengan harta dan sekalian pemberian Tuhan, hingga pada akhirnya kosong, kata Tuhan. Tiada apa suatu pun kebajikan yang kita sangka tadi. Yang kita sangka tadi ni rupanya kosong. Tuhan kata kosong, tak ada satu pun kebajikan. Sebagaimana firman sabda Nabi, fa iza 'abdan lam yuqaddimu khairan fayahuni bihi ilan nar. Maka tiba-tibalah seorang hamba itu yang tidak membawa apa satu pun kebajikan, maka lalu dilalukan dia kepada neraka. Orang Islam, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka lah. Cukup dengan 60 tahun tak semayang, tak ada kebajikan, duduk dalam neraka ikut tempoh 60 tahun dunia ni. Berapa lama kita akan kena, orang tu akan kena. Lepas tu masuklah syurga. Masuk syurga. Sebab ada banyak cara masuk syurga ni, tapi untuk tindakan kita, inilah tindakan hamba tu dia kena. Kan hadis yang sebelum ni ada Nabi sebut penghuni neraka akhir masuk syurga. Penghuni akhir, maksudnya dia masuk syurga bila ditanya tanya pun, ada tak lagi orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah dalam neraka? Ada, bawa keluar dia. Waktu dunia je dia ada ucap kalimah, ada, bawa keluar. Dia kata, apa amalan kamu? Dia kata, aku tak ada amalan, aku memang tak ada amalan. Rupanya dia ada satu benda yang dia buat, yang dia pun kata yang itu bukan amalan kebaikan. Pada sisi Allah Ta'ala itu kebaikan. Dengan sebab itu rahim Allah Ta'ala masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia sudah melalui azab dalam neraka Allah Ta'ala. Ada orang itu, orang ambil hujah ni, lalah pun masuk syurga juga Ustaz. Ada yang berani, dia cakap itu, kena lepuk, kena apa-apa, akhir masuk syurga juga. Dia cakap tu sekarang sebab dia dengar hadis tu. Akhir tak ada orang selamat, orang Islam yang mengucap la ilaha illallah, yang faham syahadah tu, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Dia faham Allah tu siapa. Ucap dia tak faham, tak jadi mana. Dia faham, dia kata dia akan masuk syurga. Tapi berapa lama dia kena dera tu, dia rasa tak apa, yang penting masuk syurga. Orang akhir lah, yang penting masuk. Berapa ramai yang berasa macam tu? Maksudnya dia pandang remeh neraka ni, syurga ni, last pun tak apa, yang penting hidup aku enjoy. Sekarang bolehlah kamu cakap macam tu, Tuhan maha mengampun, maha penyayang, dia boleh masukkan kamu syurga. Tapi syaratnya ending life, masa kita mati tu, kita mati iman ke kufur. Kalau mati kufur dengan Tuhan, kufur nikmat, kufur apa, kufur tak ada peluang masuk kalau kufur. Sebab tu kena belajar juga benda-benda yang boleh jadikan kufur kita dengan Tuhan. Ending kita,
last kita punya nyawa, akhir kita nak keluar ni, kita beriman atau tidak? Kufur ke dengan Tuhan? Kalau hidup kita solat tapi akhir nak mati tu Tuhan seksa kita, kita kata aku semayang pun jadi macam ni, baik tak semayang, nak mati pun teruk, kufur kita, mati masa tu habis. Ada orang yang hidup, dia kata Nabi, tak ada buat kebaikan pun, tapi saat-saat dia nak mati tu dia teringat ke Tuhan, dia teringat ke Tuhan, ya Allah, aku tak sempat apa pun, tak sempat semayang, tak sempat enjoy betul, ya Allah aku silap, aku taubat, mati. Kata Nabi, dia ahli syurga sebab dia masih ingat ke Tuhan waktu dia mati. Orang yang semayang ni sampai maki ke Tuhan, semayang pun sudahnya macam ni, semayang pun kena seksa bukan nak mati, semayang pun rasa bara nak mati. Dia kata baik tak semayang. Dia mengingkari semayang pula. Kalau dia mengingkari semayang, tuan-tuan, kufur dia. Apa ini kebalasan orang semayang 30 tahun, 70 tahun, nak mati pun teruk. Saat nak mati, ujian dia sangat besar. Kita tak tahu nasib rezeki kita masa mati, mudah. Maka sebab itulah kata Nabi SAW, doa husnul khatimah. Dan sebelum nak husnul khatimah tu, kata siapa nama isteri Nabi? Ummu Sulaim, sahabat tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi, dia jumpa isteri Nabi. Dia kata, Ummul Mu'min, apa doa Nabi kat rumah? Nabi kat rumah banyak masa dia semayang, apa doa Nabi? Nabi, aku, bukan kamu tanya aku pun nak tanya Nabi, kenapa Nabi banyak baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik? Anas kata, aku pun nak pernah tanya Nabi, kenapa Nabi tak pernah tak baca doa ni? Tiap kali aku semayang, aku dengar itulah Nabi dia. Sehingga aku pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kamu takut bila kamu dah mati nanti kami ni berbalik hati kepada agama? Nabi kata ya. Nabi dia rasa takut sebab hati ni milik Tuhan. Nabi pernah ditunjuk waktu Nabi hidup, ya? Nabi masuk syurga, Nabi tengok tak ada orang dalam sahabat dia dalam syurga. Nabi kata, aku lihat tak ada. Nabi kata kat Tuhan, dia sahabat aku. Kata Tuhan, kamu la tadri ma hadas ba'dak, kamu tak tahu apa berlaku selepas kamu dah tak ada Muhammad. Sahabat kamu ni ada yang kufur lepas kamu mati. Maka aku takut, aku doa. Nabi takut. Apa yang Nabi takut? Hati dia berbolak-balik waktu nak mati. Maka sebab itu Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, kau tetapkanlah hati aku dan anak aku, cucu aku, kan, diri aku, keluarga aku atas agama. Sebab kata Nabi, inna qalbul mu'min baina usbu'ainillah. Ini hadis ni kontroversi, seolah-olah kita kata Tuhan yang ada jari, tapi Nabi maksudkan, tuan-tuan, jari ni mudah tak buat gini? Mudah kan? Beginilah hati orang mukmin ni, Allah Ta'ala boleh twist. Hari ni dia beriman, malam tadi kau main kita tahajud, pagi ni kufur dia. Itu yang Nabi kata, malam dia beriman, pagi dia kufur, pagi dia beriman, petang lagi dia kufur. Mudah saja nak dibalikkan oleh Tuhan. Dia milik hati kita, bukan kita. Dia milik hati kita. Maka kita minta, ya Allah, kau tetapkan hati aku ni atas agama. Kok mana pun ujian dalam agama, nak semayang susah, nak semayang diri pening, pakai kursi, nak keluar zakat tak cukup, kau tetapkan hati aku supaya bila dah banyak duit 1 juta nak keluar zakat. Dulu masa tak ada duit, rasa mudah nak keluar zakat, zakat 250 boleh. Bila dah ada 1 juta, berapa zakat dia? Banyak kan dia, banyak ni. Itu tak apa. Yang ada seorang pengusaha ni, dia bayar zakat dekat AZN, viral lagi, 1 juta zakat dia. Berapa income dia? Oh,
Tuan-tuan kalau dah banyak dia rasa boleh tak bagi? Nak sedekah suruh ke subuh pun payah kan. Lainlah zakat. Dia tunda-tundanya zakat. Nantilah dulu. Akhir mati tak keluarkan zakat. Syukurlah Allah Ta'ala bagi rezeki banyak ni, aku boleh keluar zakat banyak ni. Kenapa cari rezeki? Kerana aku nak keluar zakat. Maka Allah Ta'ala bagikan banyak lagi rezeki. Betul tak kau keluar zakat? Tengok-tengok betul je keluar zakat. Lagi banyak tu lagi. Sebab lagi banyak aku nak keluar zakat. Aku nak tolong orang. Ini orang yang betul-betul ingat. Dia ada orang ni kat dulu tak pernah makan sepinggan RM100. Bila dah banyak duit, dia pergi kedai makan tu, memang harga dia kita boleh dapat kat kedai biasa RM8.5, tapi kat situ lah RM100. Makan dia mahal, tapi dia tak pernah miss keluar zakat. Dia keluar zakat. Boleh tak dia makan yang mahal-mahal? Boleh. Yang penting zakat kita keluar. Tuan-tuan rahimakumullah, ada orang kaya memang begitu. Dia di Indonesia, ya, dia setiap Jumaat dia sembahyang kat, hari ni nak sembahyang Masjid Nabi, hari esok Jumaat depan dia sembahyang kat Masjidil Haram. Jumaat dah. Dia kaya, dia ada jet sendiri. Dia minta kat Tuhan, kau bagi aku kaya, aku Jumaat nak ke Masjid Nabi. Tuhan bagi, dia buat semua. Apa dia buat jadi semua. Dan dia guna tu untuk dia pergi ke Tuhan. Kalau kita boleh tak terpengaruh, Allah dia bagi. Tapi Tuhan tahu dia ni kalau bagi hanyut, dia tak bagi. Dia suruh kamu ni susah tapi selalu ke masjid. Oh, hidup tak banyak tapi selalu ke masjid. Itu lebih Allah Ta'ala. Allah nak kita ni datang ke dia je. Ya? Sakit pun datang ke dia. Lagi banyak datang, lagi banyak sebut bila sakit. Maka Allah Ta'ala bagi sakit. Supaya kita banyak sebut nama dia. Tuhan nak kita ingat ke dia banyak daripada ingat ke lain daripada dia. Kalau kita sihat, kaya, tak ingat ke Tuhan, tu tanda Tuhan nak jahanam ke dia, Tuhan benci ke dia. Kata Nabi, iza ahabballahu qauman ibtalahum. Bila Allah Ta'ala sayang satu kaum, satu keluarga tu, Allah ibtala, Allah uji dia, Allah musibahkan dia. Itu tanda Allah sayang. Jadi jangan kita leka dengan Tuhan bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiba-tiba itulah yang berlaku. Bila dia tak ada amalan, tidak ada satu pun yang bawa dia kebajikan, maka dia pun dibawa ke neraka. Wallahu Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan hadis ini dapat memberi kita semangat, ajakan dalam hidup kita ni. Awal tahun lagi kan, orang masih lagi bercakap pasal azam, ada nak carry forward azam lah apa, tak kisahlah. Kalau itu momen dia untuk berubah, untuk menambahkan amal, buatlah. Yang pentingnya ni hadis ni, kalau kita cari rezeki, mendekatkan diri kita kepada Allah, buat dan minta petunjuk Tuhan untuk kita dekat dengan dia. Sebab tu kita satu doa lagi yang kita baca ni, baca doa dalam semayang boleh. Baca doa Allah sebelum kita bagi salam. Dia ada beberapa tempat doa dalam semayang yang mustajab dan jangan kita lepas. Waktu sujud, waktu sebelum salam, tu ada hadisnya. Kalau sujud tu minta, jangan minta dalam bahasa Melayu. Kalau salah tu, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku dalam ingatmu dalam kerjaku, ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan baik dalam ibadah aku. Itu kita baca sebelum kita Assalamualaikum. Ataupun kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta berlindung daripada azab kubur, minta berlindung daripada azab neraka, minta berlindung daripada fitnah hidup dan mati, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu kita boleh berdoa kan sampai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan? Tentang baca doa apa? Ada hadis, ada ulama kata, tapi memang disebut dalam kitab fiqh, kita baca Rabbi firli wa liwalidayya. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa orang tua kita.
Berdoa juga tu. Sebab as-salat, solat itu waktu ketika kita berdoa. Maka banyaklah berdoa, minta petunjuk Allah kita dalam ibadah. Ya. Kalau dalam ibadah kita minta petunjuk, dalam kehidupan dunia nanti Allah Ta'ala bagi petunjuk supaya kita terpelihara daripada terbabas. Sentiasa diingatkan, tuan-tuan, kita pergi mana pun, oh aku tak semayang lagi. Ada orang tak ingat tu, mana pergi tak ingat semayang. Dia tak ingat Tuhan Allah, tak ingat ke dia. Bila Allah tak ingat ke dia, dia tak ingat langsung nak semayang. Tuan-tuan, bila teringat semayang berarti Allah ingatkan kita. Bila Allah ingat kita, kita akan rasa apa? Kita ni kadang orang bagi salam dalam WhatsApp, ish, dia ingatkan aku lagi, kita pun jawab balik. Begitulah hati kita bila teringat semayang, berarti Allah yang ingatkan kita untuk semayang supaya dia ingatkan aku. Tapi kalau hidup tak ingat semayang, kita kata kamu Tuhan tak ingat dah kat kamu, langsung tak ingat nak semayang. Allah tak ingat kat dia. Doalah sebagai ahli keluarga kita, ahli masyarakat kita ni, semuanya ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah petunjuk daripada Allah Taala. Moga Allah Taala bagi hidayah pada kita semua. Jangan belagak hari ni dapat hidayah. Aku dah dapat, dah tak payah minta lagi. Anytime Tuhan boleh tutup switch hidayah kita jadi haru biru. Tak sangka haji tu dah pakai seluar pendek main badminton. Main golf, dah tak semayang dah haji tu. Dulu dia haji semayang, dah tinggal dah. Dah main perempuan dah. Sekali Tuhan tutup pintu tu, tak ingat dia, cara hidup tak ingat. Minum, dia balik minum, habis hidayah. Tuhan tak bagi hidayah, Tuhan dah benci kat dia. Na'udzubillah. Kita sebut haji sebab pasal dia dah pergi haji. Sekali dia hantar gambar dekat padang golf, umpan muda sebelah dia, cucu dia kot. Kita punya sangka baik lah, ni mungkin cucu dia sekali bawa pergi main. Cucu apa tu Ustaz? Kami tahu. Doa yang baik-baik lah, doa yang baik-baik. Mana tahu kalau Tuhan nak balik ke kita, kita pula buat macam tu. Tuhan boleh balik je. Kau cakap banyak ya, kau ingat senang dia punya ujian. Dia mungkin tewas sekarang, tapi Allah sayang kat dia lagi. Allah bagi hidayah kat dia last hari-hari terakhir dia, Allah bagi hidayah. Kita na'udzubillah, takut kita pula terbalik macam tu, kata ke orang. Bukan senang ujian hidup ni tuan-tuan. Allah bagi untuk kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suban nas'aluka ridhaka wa jannah walhamdulillahi rabbil alamin.